Okay, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi peluang kepada saya dan tuan-puan untuk bertemu pada petang ini. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi perbincangan kita. Untuk maklumat tuan-puan, nota yang diedarkan adalah sambungan sahaja daripada nota minggu lepas. Tapi maksudnya di bahagian awal nota yang pada hari ini tu, dia adalah adalah juga daripada nota minggu lepas. Jadi yang minggu lepas dipanjangkan lagi sampailah ini, mungkin nota ini saya kira 2 atau hingga 3 pertemuan insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah kita teruskan ya perbincangan kita. Okay, bismillah ya. Jadi kita masih lagi pada tajuk Adz-Dzikru wal Hadzfu, iaitu sebut dan buang. Dan ada beberapa tajuk yang telah kita bincangkan sedikit, beberapa contoh. Antaranya tuan-puan perhatikan kalimah istata'u, kemudian yang ada lawan untuknya adalah ista'u tanpa ta. Ini kita dah bincangkan. Tatanazzalu, tanazzalu telah kita bincangkan. Tatawaffahum, tawaffahum. Tatafarraqu, tafarraqu. Tatawallau, tawallau. Tuan-puan yang baru sahaja menyertai sesi ini pada hari ini, tuan-puan boleh tonton semula ya rakaman kelas yang lepas di dalam Facebook page Akademi Tadabbur Malaysia. Okay, kemudian kita bincangkan lagi ada kalimah tastati', dan ada tempat yang Allah tak sebut ta, satu ta saja, tasdi'. Kemudian tatadzakkarun, tadzakkarun, nabghi, nabghi. Satu lagi wakhshawni, wakhshawni, akhartani, akhartani. Jadi saya rasa kita pada hari ini pada contoh tas'alni dan tas'alni yang tak ada ya dengan ada ya. Ittaba'ani saya rasa telah bincang kalau tak silap saya lah. Jadi hari ini contohnya adalah tas'alni, kemudian ibadi, ar-rasula, as-sabila, ad-dununa dan qawarira. Nampak ya? Jadi insya-Allah kita akan bincang berkenaan ini. Okey, jadi pada asasnya bila ada tambahan kalimah ataupun tambahan huruf, contohnya ada lebihan ta ataupun lebihan ya ataupun lebihan alif, jadi sekurang-kurangnya ada 3 perkara lah yang kita boleh beri perhatian. Yang pertama pada sudut penceritaan. Jadi untuk yang ada ta lebih ataupun ada huruf lebih, maka itu penceritaan yang berbentuk terperinci. Lawannya al-hadzfu, yang kurang satu huruf ataupun kurang beberapa huruf, itu pada penceritaan yang ringkas. Okay, kemudian sama ya tempoh. Bila tempoh, untuk kita sebut kalimah yang ada lebihan huruf, maka kita nak sebut pun mengambil masa yang lebih lama berbanding kalimah yang kurang huruf. Kita ambil masa yang lebih pendek. Maka simboliknya begitu, kita boleh gunakan juga untuk konteks ayat tersebut. Kemudian sama dengan skop. Bila kita perhatikan kuantiti huruf yang ada pada kalimah yang lebih huruf, maka kuantitinya lebih besar berbanding satu lagi yang kurang huruf. Okay, itu contoh ataupun nota ringkas berkenaan dengan tajuk ini ya.
Okey. Jadi untuk hari ini kita akan cuba bincang contohnya tuan-puan adalah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-20. Firman Allah, fa in hajjuka, sekiranya mereka berhujah kepada engkau, faqul aslamtu, maka katakanlah aku telah pun menyerah diri, wajhiya lillah, menyerahkan wajahku kepada Allah, wa manittaba'an. Begitu juga orang yang mengikutiku. Jadi dekat sini kalau ada ya, kita boleh wakaf dengan wa manittaba'ani. Tapi di sini bila tidak ada ya, kita berhenti dengan wa manittaba'an. Okey. Berbanding satu lagi dalam surah Yusuf, Allah sebut, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basirah, dengan jelas, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi untuk surah Yusuf, ya ada pada ittaba'ani. Berbanding satu lagi surah Ali Imran, wa manittaba'an, ya tidak ada di hujung kalimah. Jadi antara hikmahnya ataupun antara rahsianya perbincangannya adalah kerana untuk kita mengaku kita Islam hanya dengan perkara yang mudah, mengucap 2 kalimah syahadah dan cukup sempurna 5 rukun Islam ataupun 6 rukun iman, maka kita dah dianggap sebagai Muslim. Ya, wa manittaba'ani, wa manittaba'an. Jadi nun baris bawah tidak ada ya selepasnya, maka benda itu adalah benda yang mudah. Lebih mudah berbanding satu lagi untuk berdakwah ke jalan Allah. Ia memerlukan tempoh, ia memerlukan basirah, iaitu kejelasan. Maka sesuai dengan itu digunakan wa manittaba'ani, ada ya. Jadi kelebihan lebihnya huruf ya tu menunjukkan benda yang lebih lama. Maksudnya untuk melakukan dakwah ni tempohnya lebih lama. Skop yang lebih besar. Maksudnya untuk dakwah kepada Allah ni dia memerlukan usaha, juang yang lebih besar. Ya. Kemudian satu lagi dari sudut penceritaan. Tapi untuk yang ini tidak ada isu lah pada sudut penceritaan. Jadi kita sebutkan 2 perkara paling kurang, 2 perkara, iaitu yang pertama berkenaan dengan skop, yang kedua tempoh. Sebab itu surah Yusuf ayat yang ke-108, wa manittaba'ani, ada ya. Kalau secara bahasa Arab tidak dibincangkan perbezaan bentuk ini wa manittaba'an dengan satu lagi wa manittaba'ani, hanya dibincangkan ya dibuang tanpa mengubah maksud. Itu dalam bahasa Arab lah, dalam kaedah bahasa Arab. Cuma bila kita pelajari dalam sudut dirasat Al-Quran, dalam pembelajaran Al-Quran, ini ada sebab kenapa ya dibuang pada satu tempat, kemudian di dalam masa yang sama di tempat yang lain ya disebut. Walhal itu adalah kalimah yang sama. Ya. Okey, jadi kalau kita bincangkan pada perspektif bahasa Arab, ya. Kalau kita bincangkan pada perspektif bahasa Arab, ia jadi begini tuan-puan. Ittiba'ani, sepatutnya ada ya dekat belakang ni. Sepatutnya ada ya. Okey, jadi nun dekat sini ni, nun yang baris bawah ni, dia panggil nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah. Nun yang untuk tujuannya nak mengasingkan dengan fi'il, nak mengasingkan dhamir daripada fi'il. Fi'ilnya ittaba'a, maksudnya ikut. Ya ni aku. Nun ni tujuan dia adalah untuk memisahkan dhamir aku dengan fi'il. Ya. Okey. Tapi bila dibuang ya, ya ni yang dhamir. Ya ni lah dhamir. Aku, yang aku sebenarnya dekat ya, bukannya dekat nun. Nun ni hanya nak pisahkan ittaba'a dengan ya. Ya. Supaya kita tak jadi ittaba'i, sebab dalam bahasa Arab ittaba'i ada maksud yang lain. Kalau sebut ittaba'i, maksudnya merujuk kepada perempuan. Ya, kalau ada ya, ittaba'i.
ataupun ittabi'i. Jadi bila ada ya bergabung terus dengan dhamir, dengan fi'il, maka diperlukan ada nun di tengah antara dua kalimah ni, fi'il dan dhamir. Ya. Jadi sebab itu ada nun. Okey, yang uniknya bila dalam surah surah Ali Imran, yang dibuang itu adalah dhamir, bukannya nun al-wiqayah. Ya, yang dibuangnya adalah dhamir, bukan nun al-wiqayah. Tetapi akhirnya kita terpaksa terjemahkan jugalah orang yang mengikuti aku. Padahal yang dibuangnya aku. Aku tu dah dibuang. Ya. Tapi disebut juga wa man ittaba'ani pada terjemahan diletakkan aku, menunjukkan sebenarnya begini bentuknya. Cuma untuk ayat itu ia dibuang sahaja. Gadanya untuk dibuang, maka kalau kita berhenti pun dibaca dengan wa man ittaba'an. Jadi kalau kita bincangkan pada perspektif bahasa, selalunya mereka katakan tidak memberi impak kepada makna. Ya. Perbahasan ni tak memberi impak kepada makna. Sepatutnya lah kalau perbahasan bahasa Arab. Tetapi untuk mereka yang mempelajari dirasat Al-Quran, pembelajaran Al-Quran, pengajian Al-Quran, setiap perbezaan bentuk dalam Al-Quran sudah tentu ada sebab ataupun ada rahsia, ada hikmahnya. Maka antara hikmahnya adalah tambahan hurufiah itu merujuk kepada tempoh yang lama, usaha yang lebih. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Seterusnya kalimahnya adalah fala tas'alni. Ini adalah pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau tuan-puan bersama dengan Ustaz Afwan berkenaan dengan kisah Nabi Nuh, mungkin telah dibincangkanlah pencerahan ayat ini. Jadi dalam antara pencerahannya, Nabi Nuh bukanlah mengada-ngada meminta dengan Allah supaya dijadikan anaknya termasuk orang yang beriman. Walhal itu memang semua harapan semua orang. Cuma Nabi Nuh AS melihat anaknya tidak ada tanda kekafiran pada sebelum berlakunya taufan. Berlakunya banjir. Dalam bahasa Arab ni pelik sikit, dia sebut tufan. Tufan tu banjir. Kalau bahasa Melayu taufan tu jadi maksudnya angin. Jadi taufan ni dalam bahasa Arab maksudnya banjir. Ya. Jadi sebelum banjir, Nabi Nuh nampak macam anaknya kemungkinan telah pun beriman sebab tidak ada tanda kekufuran. Maka yang diminta oleh Nabi Nuh adalah perkara yang baginda agaklah, baginda tak rasa benda tu betul-betul berlaku lah. Ya. Okey, itu huraian lah. Okey, tapi mungkin saya tak bincangkan huraian ayat ini dengan lebih detail. Kita nak sebutkan kenapa pemilihan lafaz dekat sini adalah fala tas'alni. Okey. Berbanding satu lagi dalam surah Al-Kahfi, qala fa in ittaba'tani, ada ya dekat sini. Kata Nabi Khadir, kalau kamu ikut aku, fala tas'alni, jangan kamu tanya aku. An syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra, sehinggalah aku bagi tahu kepada kamu ceritanya. Ya. Okey, jadi ada dua ya ni dekat sini, satu ya, yang kedua ya. Okey, apa beza surah Hud dengan surah Al-Kahfi dekat sini? Sedangkan kalimahnya sama, tas'alni, jangan kamu tanya. Ini juga fala tas'alni dalam surah Al-Kahfi. Jadi antaranya yang disebutkan oleh Nabi Nuh adalah berkenaan dengan anaknya. Anaknya adalah anaknya yang diminta oleh Nabi Nuh kepada Allah adalah seorang dekat sini. Buktinya innahu ini seorang lah ni. Allah bagi tahu pada Nabi Nuh, anak engkau ni bukan dalam kalangan orang yang beriman. Dia seorang, sebut seorang. Innahu amalun ghairu salih. Dia ni satu amal yang tidak saleh. Dekat saleh ni yang ni ada perbincangan sikitlah. Tuan-puan boleh rujuk ya pencerahan daripada Ustaz Afwan, iaitu permintaan Nabi Nuh bukanlah perkara amal yang tidak saleh, tapi yang dimaksudkan kat sini adalah anak Nabi Nuh ni merupakan amal yang tidak saleh.
Yang tu tuan-puan boleh refer, rujuk daripada video Ustaz Fuad. Okey. Cuma dekat sini fala tas'alni. Nun dekat sini ya, nun tak ada ya, menunjukkan benda yang sedikit. Skopnya adalah lebih sedikit. Jadi yang diminta oleh Nabi Nuh ataupun yang ditanya oleh Nabi Nuh benda yang sedikit, iaitu anaknya sahaja. Berbanding dalam surah Al-Kahfi, yang ditanyakan oleh Nabi Musa AS adalah pada banyak perkara. Oleh itu bila berlaku sedemikian, Nabi Khadir kata jangan tanya aku, sebab nanti akan ada banyak lagi ceritanya, dan yang berlaku sekurang-kurangnya ada 3 peristiwa dalam kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa AS. Jadi sesuai bila ceritanya lebih panjang dan lebih banyak, maka didatangkan dengan ya. Berbanding dalam surah Hud, skopnya lebih sedikit, maka tidak ada ya. Dapat ya? Sekarang ni, okay, alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Okay. Selanjutnya adalah kalimah ya ibadi. Ya ibadi. Jadi saya sebutkan di sini yang menyebutkan aku, terjemahannya aku adalah ya dekat belakang ni. Itulah yang maksudnya aku. Tapi dekat sini tak ada ya. Mana ya-nya tak ada ya. Jadi kita sebut ya ibadi, pendek. Kalau berhenti pun ya ibad. Bila terjemah wahai hamba-hambaku, ada ku pula dekat sini. Dekat sini wahai hamba-hambaku. Jadi kenapa dekat sini dia buang ya, satu lagi dia ada ya. Kalau dalam bahasa Arab mungkin dibincangkan. Yang dibincangkan dalam konsep begini. Contohnya kalimah ya qaumi, ada ya asalnya, wahai kaumku. Tapi ada keadaan tertentu dibuang ya qaumi, pendek. Wahai kaumku, pendek je. Jadi ada waktu ya disebut, ada waktu ya tidak disebut. Jadi ada yang mengatakan ya tidak ada di sini, ini menunjukkan panggilan yang lebih manja. Ya. Yang ni panggilan yang taklah semanja yang bawah ni. Dinamanya panggilan yang disebut sebagai munada murakham. Panggilan yang manja. Ya. Okey. Tapi itu salah satu perbincangan dalam bahasa. Al-Quran tidak sekadar itu sebab ataupun hikmah kenapa disebutkan bentuk yang berbeza ini. Maka macam mana kita nak menghayati maksud yang disampaikan Al-Quran? Okay, kita perhatikan dalam surah Al-Ankabut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku adalah luas, fa iyaya fa'budun, hendaklah kamu beribadat kepadaku. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan merasai mati. Summa ilaina turja'un, kemudian kamu akan dikembalikan kepadaku. Berbanding dalam surah Az-Zumar, Allah sebut Qul ya ibadilladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kamu, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan, wa ardullahi wasi'ah. Nampak ya? Ayat ni kita boleh sebutkan sebagai mutasyabihat, ayat yang hampir dekat. Dekatnya yang pertama pada ya ibadiyalladzina amanu, dekat sini ya ibadilladzina amanu. Yang kedua dekat sini inna ardi wasi'ah, dekat sini wa ardullahi wasi'ah. Jadi semua tu ada sebab lah kenapa dibezakan penggunaan kalimah ini ya. Phone. Okey. Ya. Kejap ya.
Okey, maaf ya. Ada ada perkara yang berbangkit sedikit. Okey. Okey, jadi kita cuba perhatikan di sini. Bila Al-Quran menggunakan ibad, satu lagi ibadi. Ya. Sekejap ya. Okey, kita perhatikan. Okey, apakah tuntutan daripada dua ayat ni ya, perbezaan dia. Okey, yang pertama, bila kita perhatikan di sini perbezaannya adalah pada ayat ni, ayat yang surah Al-Ankabut, Allah sebut fa iyaya fa'budun, tuntutannya adalah beribadat, sembah. Ini tuntutan dia. Berbanding dalam surah Az-Zumar, tuntutannya adalah ittaqu, bertakwalah. Jadi kalau kita perhatikan, mana lebih susah sebenarnya nak lakukan? Beribadat ke ataupun bertakwa? Hmm. Okey. Jadi satu, ini adalah perintah yang tuntutan yang umum, u'budun. Okey. Kemudian ittaqu ni tuntutan yang lagi berat, takwa. Jadi bila sebut tuntutan beribadat sembah Allah ni adalah tuntutan yang lebih menyeluruh. Jadi dia halakan kepada yang lebih ramai. Sebab itu dia sebut dekat sini ya ibadi, ada tambahan ya merujuk kepada bilangan hamba yang lebih ramai. Jadi ya ni dia ada lebihan huruf. Bila ada lebihan huruf menunjukkan lebihan bilangan. Hamba-hambaku yang lebih ramai. Berbanding yang bawah dalam surah Az-Zumar, ya tidak ada selepas ibad. Jadi tuntutannya untuk takwa ini lebih spesifik daripada yang atas, daripada surah Al-Ankabut. Sebab tuntutan untuk sembah dia adalah tuntutan kepada semua orang, kan? Ibadiyalladzina amanu, yang beriman ya. Jadi ini adalah lebih umum berbanding yang bawah ni. Yang bawah ni lebih khusus. Okey, sebab ini bila Allah minta kepada orang yang bawah ni, surah Az-Zumar ni, untuk bertakwa kepada Allah. Jadi seolah-olah mereka dah selesai isu sembah ni. Sembah siapa? Ya. Jadi surah Al-Ankabut, oleh kerana bilangannya lebih ramai, maka ditambah ya. Berbanding surah Az-Zumar, bilangannya lebih khusus, maka tidak ada penambahan ya. Okey, itu antara perbincangan ya. Okey, jadi mudah-mudahan jelas ya. Kita perhatikan lagi. Contohnya Allah sebut, fabashshir ibad. Kata. Okey, oleh itu gembirakanlah hamba-hambaku. Jadi dekat sini tidak ada tambahan ya. Jadi soalan ni kenapa tak sebut, tak dibacakan fabashshir ibadi, ya tu dibuang. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, bila buang ya, itu panggilan yang macam manja. Itu dalam bahasa Arab lah. Cuma yang ini bukan panggilan. Jadi menunjukkan dia bukan isu panggilan manja semata-mata.
ia adalah isu yang lain juga. Antaranya berkenaan dengan kuantiti ataupun skop ataupun tempoh. Maka fabashshir ibad ini adalah bilangan yang lebih sedikit berbanding ibadi. Buktinya kat mana? Buktinya dekat sini. Alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, fayattabi'una ahsanah, kemudian mereka mengikut apa yang terbaik untuknya. Jadi bila sebut yang ini merujuk kepada bilangan hamba yang lebih sedikit, ya. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Oleh kerana itu, barangkali sebab itulah ibad dekat sini tidak ada ya dekat belakang. Okey, sebab apa saya sebutkan barangkali, tuan-puan? Sebab perbahasan yang saya bentangkan kepada tuan-puan ini, ia adalah perbahasan yang moden. Ya, tanpa saya menafikan dahulu mungkin ada yang cuba sentuh berkenaan ni. Jadi bila kita sebutkan ini perbahasan yang moden, penulis buku ini merupakan orang yang memang mahir selok-belok bahasa. Kalau tuan-puan perhatikan nama penulisnya, Fadil Saleh As-Samarai, beliau ni memang sangat dirujuk pada sudut bahasa Arab. Pun begitu, saya sebutkan barangkali ini sebab ini adalah perkara ijtihad, pandangan beliau. Bila sebut pandangan beliau, tuan-puan jangan terkejut kalau nanti tuan-puan akan jumpa huraian yang lain sedikit ataupun setentang dengan pandangan ini. Ya? Jadi ini adalah ijtihad ya, pandangan. Tapi walaupun pandangan, yang menulis ni bukan calon-calon orang yang sangat dirujuk pada bahasa. Ya? Jadi konsepnya sama. Kalau sebelum ini kita sebut mukjizat saintifik, dia ada panduan dia. Antaranya kita kena mengerti bahawa penemuan tetap akan terus berjalan. Akan datang terus ada penemuan yang baru. Walaupun ada penemuan yang baru, Al-Quran tidak pernah clash dengan penemuan yang baru. Ya? Okey, sama dekat sini, mukjizat bahasa, penulis ni sangat rendah diri. Beliau mengatakan beliau tak berani nak gunakan mukjizat. Beliau kata ni, beliau hanya gunakan ungkapan Al-Quran ataupun balarah, ketinggian bahasa Al-Quran. Beliau tak berani nak guna mukjizat sebab mukjizat ni bagi beliau adalah kalimah yang besar. Ya? Jadi kita sebut pada sudut bahasa pun akan sentiasa ada penemuan yang baru, tapi penemuan semasa beliau ni sangat mengagumkan. Maka kita terima, insya-Allah. Kalau saya perhatikan hujah yang beliau kemukakan ni sangat kuat, ya. Ibad, bila ada bilangan huruf yang lebih sedikit merujuk kepada bilangan yang sedikit, bilangan huruf yang lebih banyak merujuk kepada bilangan yang banyak. Maksudnya ibadi pendek merujuk kepada bilangan hamba yang sedikit berbanding ibadi banyak bilangan hurufnya. Okey. Okey, kita teruskan lagi perbincangan dengan surah Al-Ahzab. Kita teruskan lagi dengan surah kalimah selanjutnya. Kalimah selanjutnya adalah as-sabil. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dan ingatlah Allah menerangkan yang benar dan dialah jua yang memimpin ke jalan yang betul. Jadi kalimah di sini as-sabil. Kalau kita berhenti, kita akan berhenti dengan wa huwa yahdis sabil, lam mati. Tetapi sebaliknya dalam surah Al-Ahzab, wa qalu rabbana, mereka berkata, Tuhan kami, inna ata'na sadatana, sesungguhnya kami telah mematuhi pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila. Dekat sini kalau kita berhenti, la masih lagi ada bunyi. Ya? Jadi alif ini ketika wakaf, dia ada peranan. Tetapi ketika wasal, alif ini tidak berperanan. Itu alif bulat tadi, ya. Okey, jadi kenapakah bentuk yang sedemikian berlaku? Sedangkan ayat yang keempat, As-Sabil yang pertama itu juga pada surah yang sama, surah Al-Ahzab. Kemudian yang bawah ini surah Al-Ahzab, tapi
fa'adalluna sabila. Kita berhenti dengan ada alif. Jadi macam mana kita nak huraikan yang sebegini? Macam mana kita nak jawab? Okey. Ada yang mengatakan ini adalah pada isu fawasil ataupun fasilah. Fasilah ni apa? Rima akhir bagi ayat. Contohnya tuan-puan, kalau dekat sini wa huwa yahdis sabil, rima akhirnya adalah huruf lam. Fasilahnya adalah huruf lam. Fasilah eja macam mana? Fasilah ejanya begini ya. Fasilah. Oh, ada masalah. Saya punya keyboard ya. Okey. Fasilah eja begini. Alif. Ini eja fasilah. Fasilah ni maksudnya rima akhir bagi Al-Quran. Kalau dalam syair dia tak sebut fasilah. Dalam syair kita sebutkan sebagai qafiyah. Dalam syair qafiyah. Rima akhir bagi syair. Tapi kalau dalam Al-Quran kita sebut fasilah. Jadi ada yang berpandangan ini hanya nak meraihkan fasilah, nak meraihkan rima akhir bagi ayat. Wa ata'na rasula dengan fa'adalluna sabila. Tetapi ia secara tak langsung ia sedang mengkhilafi kaedah bahasa Arab sebab ditambah alif dekat sini. Maka kalau kita sebut dalam kaedah bahasa Arab, bila wakaf huruf itu akan disukunkan. Tapi untuk surah Al-Ahzab di sini ayat yang ke-66 dan yang ke-67 ini disebutkan alif. Okey. Jadi kita sebutkan yang pertama dia kita sebut dalam bentuk intonasi. Apa maksud intonasi di sini? Ini sebenarnya perbincangannya kalau dahulu mereka mungkin tak bincangkan perbezaan kenapa ada alif ataupun tidak ada alif. Cuma sekarang sudah ilmu bahasa Arab makin berkembang. Antara perbincangan dalam ilmu bahasa Arab adalah berkenaan dengan linguistik ya. Cara sebutan huruf. Maka bila begini dia ada kesan pada sebutan huruf pada sudut linguistik, lisaniyat, sebutan huruf. Yang mana benda ini kita tak bincangkan pada nahu, grammar ataupun saraf, tapi dibincangkan pada sudut linguistik. Macam mana? Bila sebut fa'adalluna sabila. Jadi bila lam disebutkan itu menunjukkan ada satu bentuk jeritan. Cuba anda bandingkan yang atas ini Allah beritahu benda yang benar dan Allah tunjukkan jalan yang betul. Tapi yang bawah ni ini perkataan orang kafir. Mereka merupakan orang yang masuk ke dalam neraka. Ini penghuni neraka. Maka penghuni neraka disebut Rabbana. Ini ada panjang, ada mat. Inna panjang lagi. Ata'na panjang lagi. Datana dia banyak huruf-huruf yang panjang. Jadi dalam konteks yang moden ada dituliskan juga satu perbahasan yang kita tak boleh ketepikan perbincangan ni disebut sebagai i'jaz at-tilawah. Kemukjizatan bacaan. Yang ini antara jarang dibincangkan. I'jaz at-tilawah, kemukjizatan bacaan. Maksudnya pada sudut bacaan mat ataupun bacaan yang kita ismam ke imalah pada tempat-tempat yang tertentu, ia ada hikmah yang tersendiri. Ya? Dia bukan sengaja kita disuruh untuk membaca dengan cara yang sedemikian. Ini disebut sebagai i'jaz at-tilawah, mukjizat tilawah. Clear? Okey, dekat sini bila adanya mat di sini dia adalah satu bentuk jeritan kepada penghuni neraka. Okey, kita teruskan lagi. Dalam surah
Al-Ahzab ni, Allah sebut ma ja'alallahu li rajulin. Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang itu min qalbaini, ada dua hati, fi jawfih, dalam rongganya. Wa ma ja'ala azwajakum, dan tidak juga menjadikan isteri kamu allai tudahiruna minhunna ummahatikum, yang kamu ziharkan dengan ibu kamu. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum, dan tidaklah dia menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Dzalikum qaulukum bi afwahikum, segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara yang tersebut hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu. Wallahu yaqulul haq, dan Allah berkata perkara yang benar. Wa huwa yahdis sabil, dan Allah sedang memimpin jalan yang betul. Jadi jalan yang betulnya tak boleh menziharkan isteri, tak boleh samakan anak angkat dengan anak sendiri. Itu bukan benda yang betul, ya. Okey. Jadi sebab itulah juga as-sabila yang bawah ni, ini pada sudut intonasi, ya, intonasi. Okey, kita teruskan lagi. Jadi yang atas tadi, yang kita sebut tiga elemen yang berkait rapat dengan tambah dan buang ni, tiga elemen, iaitu penceritaan, skop, tempo. Mungkin pada contoh-contoh yang atas ada tambahan huruf ta ataupun tambahan huruf ya, itu valid. Tapi untuk yang kes alif ni, dia lain sedikit kaedah dia. Tapi juga termasuk dalam perbincangan ini sebab ada lebihan huruf, ya. Okey, kita teruskan lagi dalam surah Al-Ahzab, surah yang sama lagi. Firman Allah, idja'ukum min fawqikum, masa itu datang kepada kamu daripada bahagian atas kamu. Wa min asfala minkum, dan daripada bawah kamu. Wa idh zaghatil absar, dan ketika itu penglihatan kamu pun dah tak tentu arah. Wa balaghatil qulubul hanajir, hati pun dah mula gelisah. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kamu menyangka tentang Allah, terhadap Allah dengan sangkaan. Adh-dhununa, pelbagai sangkaan. Okey. Jadi dekat sini Allah ceritakan satu pengalaman yang dahsyat berlaku kepada tentera Islam, yang mana mereka dicabar pada perang Ahzab ni lah. Ya. Jadi kaum musyrikin bergabung untuk menyerang Madinah. Jadi mereka ada satu perasaan yang gelisah, yang susah hati, ya. Maka ketika itu ada sangkaan mereka terhadap Allah. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Jadi soalan dia, kenapakah ada adh-dhununa, ada alif pada nun ni, hujung ni. Jadi dalam bahasa Arab kita katakan itu mungkin nak meraihkan fasilah. Fasilah ni apa? Fasilah ni di rima akhir. Kerana ayat 10 berakhir dengan alif, ayat 11 pun berakhir dengan alif kalau kita wakaf. Ya. Jadi pengakhiran ini nak dijaga, maka sebab itu tambah alif. Itu salah satu perbincangan. Tetapi Al-Quran tidak serendah itu martabatnya. Sudah tentu Al-Quran ada lagi hikmah yang lain yang kita boleh gali. Antaranya adalah bila ada penambahan huruf, ini menunjukkan sangkaan yang menimpa mereka, bukan sangkaan yang biasa. Ia adalah sangkaan yang terlalu bermacam-macam. Maka ini adalah salah satu bentuk skop yang luas. Sangkaan yang berbentuk besar. Kuantiti sangkaan ni banyak. Jadi kamu menyangka tentang Allah dengan macam-macam sangkaan. Betapa dahsyatnya suasana ketika itu. Maka bila tambah alif ni, dia menunjukkan satu suasana yang lebih dahsyat. Ya, menunjukkan satu kuantiti sangkaan tu yang lebih banyak. Dan ini yang menyerabutkan hati dan pemikiran umat Islam ketika itu, dalam perang ni. Jadi sebab itu disebut wa tadhunnuna billahi dhununa, bukan sekadar nak meraihkan fasilah semata-mata. Okey. Okey. Untuk surah Al-Insan ada kalimah yang unik juga, iaitu kalimah qawarira. Anda perhatikan di sini bulat di atas alif pada qawarira yang pertama,
tak sama dengan bulat di atas alif pada qawarira yang kedua. Jadi kalau kita baca sambung, kalau kita baca wakaf pada qawarira, kita akan baca kanat qawarira, ra akan disebut. Tetapi kalau kita berhenti pada ayat yang ke-16, qawarira yang kedua itu, kita akan berhenti dengan sukun ra. Macam mana bunyinya? Qawarir. Itu untuk ayat yang ke-16. Contohnya, wa akwabin kanat qawarira qawarir. Itu pada sudut keunikan bacaan. Ya. Jadi Al-Quran dia tak sama dengan bacaan teks-teks Arab yang lain. Ini menyebabkan satu bentuk yang uniklah pada Al-Quran yang boleh kita namakan sebagai i'jaz at-tilawah, mukjizat bacaan. Okey, firman Allah wa yutafu alaihim, dan diedarkan kepada mereka bi'aniyatin, dengan bekas-bekas, min fiddatin, daripada perak, wa akwabin, dan gelas-gelas ataupun piala-piala, kanat qawarira, yang seperti kaca ataupun yang berupa kaca. Qawarira min fiddah, kaca yang dibuat daripada fiddah, perak. Qaddaruha taqdira, yang telah ditetapkan penggunaannya. Okey. Jadi dekat sini walaupun ejaannya sama, menunjukkan ejaan pun ada isu. Walaupun bacaan tak sama, ejaannya sama. Ya. Okey, bacaan dia ada mukjizatnya yang tersendiri. Ejaan ada ejaan, mukjizat ejaannya yang tersendiri. Okey, yang kita nak bincangkan, kenapa pada sudut bacaannya tak sama? Okey, kerana yang awal ini, yang awal bahagian ini, ini tak ditetapkan lagi berapakah kadarnya. Maka disebut ra tu berbunyi ketika wakaf, menunjukkan benda yang lebih umum ataupun bilangan yang lebih banyak. Ya, berbanding selepasnya ayat yang ke-16, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kalimah qaddaruha taqdira menunjukkan kaca yang diguna pakai dia ada kadarnya. Bila ada kadarnya, ini bilangan yang lebih khusus ataupun skopnya lebih kecil daripada yang pertama, qawarira yang pertama. Ya, itu sudut bilangan. Jadi kita sebutkan rumusannya macam mana. Rumusannya, kalau yang atas isu penambahan huruf ta, kemudian penambahan huruf ya, benda yang hampir sama untuk yang atas tu adalah berkenaan dengan kuantiti ataupun skop. Tetapi berbanding yang alif, tak semuanya berkaitan dengan skop. Boleh jadi alif itu berkaitan dengan intonasi, seperti kalimah as-sabila yang disebutkan di dalam neraka. Ya. Jadi dalam neraka ni, ayat yang ke-66 dan yang ke-67, bukan as-sabila sahaja yang mendapat kesan daripada jeritan ini, bahkan kalimah ar-rasula juga dibaca dengan ar-rasula, bukannya ar-rasul. Sebab ini salah satu bentuk jeritan. Ya? Jadi itu antara rumusan yang mungkin saya boleh simpulkan. Okey, baik. Tuan-puan, kita boleh beralih kepada tajuk berikutnya. Tuan-puan ada soalan ataupun ada tambahan ataupun ada pandangan? Silakan. Kalau tidak ada, saya teruskan ya. Okey. Jadi dalam... Sekejap. Assalamualaikum Ustaz. Minta Ustaz, yang macam ibadi tu, yang ibadi tadi, kan kita tak sebut kan, tapi tadi Ustaz kata sebab dia dekat situ takwa. Kalau ikutkan takwa kan lebih susah daripada beribadat. Kalau macam yang kita cerita yang masa istata'u tu, tebuk dengan panjat. Kalau tebuk kita, dia termasuk dalam kategori azik sebab dia lebih susah. Tapi kenapa kalau yang ibadi ni tak ada ya, dia dalam kategori hazaf, tapi dia untuk bertakwa. Sebab kalau ikutkan takwa tu susah. Macam mana Ustaz? Ke saya salah faham? Okey. Bila kita sebutkan
bila ada tambahan dia tak semestinya lebih susah tapi skopnya lebih banyak. Ya. Okey, bila ayat tu adalah istata'u, mampu. Bila tambah dengan tidak mampu tu bila ada ta lebih susah. Benda yang mereka tak mampu. Sebab kalimahnya adalah kalimah mampu. Saya ulang ya. Okey, bila sebut kalimahnya kalimah mampu, istata'u. Okey, yang kita bincang bukannya susah ataupun senang, tapi kita bincang skop atau tempoh. Jadi tak semestinya bila sebut tempoh panjang itu lebih susah daripada tempoh pendek, ataupun skop yang besar lebih susah daripada skop yang kecil. Okey, tapi kita perhatikan dulu contohnya kalimahnya famasta'u. Okey, oleh kerana ista'u kalimahnya adalah mampu ataupun dapat. Digandingkan dengan tidak, satu lagi wamastata'u, dan mereka tidak dapat, tidak mampu menebuknya. Jadi kita bincang pada sudut yang pertama dari sudut tempoh untuk menebuk lebih panjang. Yang kedua pada sudut usaha ataupun skop, maka usaha yang dikeluarkan lebih besar berbanding yang atas. Skop lah ni ya. Jadi sebab berkaitan dengan mampu, kalimahnya adalah mampu, maka usahanya lebih besar. Okey, kita bandingkan lagi. Contohnya kalimah tastati' dengan tasti' ya. Ini dalam surah Al-Kahfi. Ini cerita tentang sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati'. Apa yang kamu tak mampu. Ini cerita sebelum Nabi Khadir bercerita. Nabi Khadir kata, aku akan bagi tahu takwil yang kamu tak mampu, bersabar. Jadi untuk yang pertama belum diberitahu, maka tempoh untuk mampu bersabar tu lebih lama. Tempohnya. Okey. Kemudian skop usaha yang dikeluarkan tu lebih besar berbanding yang bawah setelah diceritakan semuanya. Okey, kita bandingkan dengan ibadi tadi. Apa beza pula kalau tadi sebut mana yang lebih payah? Dia tak semesti isu lebih payah, tapi isunya bilangan skop. Okey, kita perhatikan dekat sini ya. Okey, ya ibadiyalladzina amanu. Wahai hamba-Ku yang telah beriman. Okey, fa'budun, maka sembahlah aku. Bila sebut sembahlah, betul perkara ini lebih mudah. Fa'budun. Cuma suruhan sembah itu dia adalah untuk bilangan manusia yang lebih ramai. Berbanding yang bawah ini. Yang bawah ni, qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhan kamu. Jadi takwa ni dia adalah step yang lebih tinggi daripada ibadat. Mereka yang disuruh untuk bertakwa kena mereka sudah tentu dah selesai isu ibadat. Ya. Jadi bilangan yang saya maksudkan dekat sini bukannya pada sudut usaha yang lebih untuk yang ni, tapi kita sebut skop bilangan. Jadi bilangan yang ya ibadi yang pertama, bilangannya lebih ramai sebab suruhannya hanya untuk beribadat, bukannya ke arah yang lebih tinggi, takwa. Tapi kalau yang bawah ini, ya ibadilladzina amanu, ini bilangan yang lebih sedikit. Jadi ini merujuk kepada bilangan, bukannya merujuk kepada mana yang lebih senang ataupun lebih susah. Cuma kebetulan tajuknya itu adalah mampu. Bila kalimahnya mampu, maka elemen yang diambil cakna adalah begitu juga dengan Nabi Musa. Siapakah yang senang hati kalau melihat orang yang mulia melakukan kesilapan? Benda yang kedua-duanya susah. Cuma bila benda yang dipersoalkan itu bilangannya lebih sedikit, maka dibuang ya. Contoh surah Hud ini yang dibuang ya kerana yang ditanya itu berkenaan anaknya. Kalau surah Al-Kahfi, kerana yang ditanya oleh Nabi Musa itu bukan satu perkara tetapi 3 perkara. Jelas ya, Puan? Alhamdulillah Ustaz, terima kasih, jelas, sangat jelas. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira. Allah yajazikumul khair. Mudah-mudahan membantu ya. Alhamdulillah. Okay, ada lagi yang nak suarakan pandangan ataupun pendapat? Silakan.
Boleh saya share sikit apa yang saya dapat daripada Ustaz terangkan ni? Silakan. Boleh tak? Maksudnya macam ni, kalau kita beribadah tu maksudnya skop dia sebenarnya lebih luas. Dan kalau bertakwa pula, kalau kita nak bertakwa pula, sebenarnya skop dia sama juga macam bertakwa tu, tapi dia macam lagi deep. Maksudnya dia macam menjurus kepada perkara yang lebih kecil. Dia macam, pada saya, maksudnya dia lebih kepada kualiti. Kalau beribadah tu dia lebih kepada kuantiti, maksudnya dia luas. Betul tak Ustaz pandangan saya? Apa Ustaz punya komen? Okey, itu satu sudut ya. Cuma yang dibahaskan dalam hujah ni adalah berkenaan ya, kalau saya boleh tunjukkan contengkan di sini ya tuan-puan. Okey, bila kita sebut semua orang yang beriman ni, hamba-Ku yang beriman. Okey, untuk suruhan beribadat, semua orang ni boleh selesaikan tuntutan yang pertama ni, semua boleh buat. Boleh? Okey, cuma untuk beribadat semua orang boleh buat, tapi untuk melakukan takwa bilangannya lebih sedikit daripada yang ni. Duduk dalam ni. Boleh? Bilangan ni. Jadi bila bilangannya benda ni takwa ni lebih sedikit boleh dilakukan, dia mesti pas yang pertama dulu. Maka hamba yang disebut pada suruhan sembah tu, bilangan hamba tu lebih ramai. Berbanding hamba yang disuruh untuk bertakwa, bilangan mereka tu adalah lebih sedikit. Mereka kena pas step yang pertama dahulu. Adapun yang puan maklumkan tadi tu, pada sudut kita bahaskan ibadah ataupun ittaqu, kita tak bandingkan dua kalimah tu. Sebab apa kita tak bandingkan dua kalimah tu? Okay. Sebab yang ni tak ada beza dari sudut penggunaan kalimah ni. Okay. Mungkin kalau kita ambil berat adalah dekat sini ya. Adakah fa'budu ni dekat sini tak ada ya. Tapi dekat sini ittaqu, sepatutnya kalau kita nak bandingkan dia kena ada ittaqu ni nun ya. Nampak ya? Jadi isu dekat sini, kenapa dekat sini nun tak ada ya, dekat sini tak ada isu tentang ni, diluaskan saja. Jadi kalau kita sebut dekat sini fa'budun, ini kerana untuk kita sembah, untuk kita melakukan sembahan itu mengambil masa yang lebih singkat berbanding untuk melakukan takwa. Nampak ya? Jadi kalau nak ambil isu kalimah fa'budun dengan ittaqu sebagai highlight kita, kita bandingkan pada sudut kalimah ni. Kalau yang ini kita bandingkan pada bilangan hamba tu. Tapi huraian puan tu tak jauh dah sebenarnya, dah sampai maksud. Ya. Okey. Sama tak yang saya terangkan dengan apa yang puan faham, Puan Zaidah? Sama insya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Okey. Okey, ada lagi yang nak kongsikan ataupun nak tanya, nak sahkan balik betul atau tidak apa yang saya faham? Okey. Jadi saya harap perbincangan ni mungkin boleh membuka mata kita lah. Bahasa Arab dia bukan sekadar berbincang tentang terjemahan, bukan juga sekadar untuk berbincang pada sudut grammar, tata bahasa ataupun saraf, perubahan kalimah. Dia ada benda yang lebih daripada itu. Kalau kita sebutkan tangga belajar bahasa Arab ni, paling kurang dia ada 4 tangga. Ya? 4 tangga. Tangga yang pertama, kita belajar huruf. Macam mana nak sebut huruf. Jadi dalam Malaysia kita ni, tangga yang pertama ni adalah berkenaan dengan ilmu makhraj. Ataupun dalam bahasa Arab, nama dia adalah ilmu al-lisaniyat. Ilmu macam mana nak sebut, nak menggunakan lidah. Maksudnya ilmu linguistik. Okay, yang kedua, tangga seterusnya, kita dah boleh sebut huruf. Ada tangga yang disebut sebagai kalimah, ilmu kalimah. Huruf dihimpunkan dengan huruf membentuk satu kalimah. Nama lainnya adalah ilmu saraf. Ya. Okey, bentuk yang ketiga, ilmu yang kita sebut ilmu membina ayat. Jadi kalimah digabungkan dengan kalimah membentuk satu ayat. Ilmu ini dinamakan sebagai ilmu nahwu. Dan yang keempat ni sepatutnya kita beri perhatian, iaitu ilmu makna. Jadi tak boleh belajar bahasa Arab sekadar ataupun belajar sekadar nak tahu penggunaan ayat ataupun
ayat semata-mata nak kedudukan kalimah dalam ayat. Dia kena ada satu stepnya, step yang dinamakan sebagai ilmu makna. Ilmu makna ni yang kita sebut dalam bahasa Arab ni disebut ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghah. Contohnya dalam Al-Quran kita akan temui beberapa bentuk. Allah sebut fadhuqul adab. Rasakanlah azab. Jadi adakah respon kita kena cari jalan supaya akhirnya kita boleh merasai azab? Bukan ya. Tapi dalam ilmu makna di situ, itu bentuk ugutan. Buatlah lagi, nanti kamu rasakan azab. Jadi rasakan tu adalah ugutan. Dia bukannya satu bentuk ni. Jadi Ustaz, ilmu meletak baris ada tak? Ya, ilmu meletak baris itu ayat, ilmu ayat ya. Ilmu meletak baris adalah ilmu ayat. Ilmu mengubah kalimah, ini ilmu kalimah. Ini ilmu saraf. Ilmu letak baris adalah ilmu nahwu. Kemudian satu lagi makna. Makna ni yang penting kita boleh beri perhatian. Jadi penulis buku yang saya sebutkan ni, baik At-Ta'birul Qur'ani ataupun dalam nota saya ni adalah Balaghatul Kalimah ya. Penulis ni memang dia ada satu buku, dia ada beberapa buku tapi dia tak berhenti pada perbincangan nahwu semata-mata, pada menetap baris semata-mata, tapi bincang makna di sebalik tu. Kenapa dipilih kalimah ini, dipilih kalimah ini. Itu disebut sebagai ilmu makna ataupun ilmu al-balaghah. Ya. Okey, ada lagi yang nak kongsikan? Okey. Okey, jadi secara rumusannya kita dah belajar ini ya. Istata'u, sampailah tatawallau. Kemudian tastati' dengan akhartani. Jadi ada tambahan ta, ada tambahan ya. Kemudian ada tambahan alif. Jadi inilah yang kita dah masukkan, dah bincang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cara kita memahami Al-Quran selepas ini makin tak sama. Dah tak sama dengan sebelum kita ikuti perbincangan kita pada petang yang seperti ini ya. Okey, mungkin saya boleh teruskan kalau tidak ada soalan. Okey, tajuk berikutnya adalah tajuknya yang disebut sebagai al-ibdal, tukar ganti. Tajuk ini sebenarnya dia masuk dalam perbincangan yang saya sebutkan tadi, ilmu kalimah, iaitu ilmu saraf. Jadi ada bentuk tukar ganti dalam kalimah bahasa Arab. Itu yang uniknya bahasa Arab ni, dia ada kaedah yang unik ya. Saya papa, sebab papa buat kita tulis dekat lagi. Ya. Papa percaya dia buku. Okey, saya teruskan ya. Okey. Contoh yang saya sebutkan ibdal ni, okey, tuan-puan perhatikan, antara kalimahnya adalah yatadzakkaru. Yatadzakkaru, dia boleh disebut dibaca dengan yadzakkaru. Kita perhatikan dekat sini ada ta, dekat sini tak ada ta. Jadi ini termasuk dalam zikir dengan hazaf ke Ustaz? Ini bukan zikir dan hazaf. Kerana ta sebenarnya ada dekat sini. Sebenarnya sebenarnya ada ta dekat sini. Ya, ini yang asal. Cuma ta disukunkan. Yadzakkaru. Jadi ta ada. Cuma ta disukunkan kemudian diganti dengan zal sukun. Itu masuk ibdal. Ibdal ni masuk tukar ganti. Asalnya ta, dia berubah kepada yadzakkaru. Ta ni diubah dengan zal.
Sebab kalau kita masuk direct yatadzakkaru, itu merumitkan lagi sebutan. Dapat ya? Okey, itu kita sebut yatadzakkaru. Apa beza yatadzakkaru dengan yatadzakkaru? Sama ya, yatadabbaru dengan yadabbaru. Al-mutatahhirin dan al-mutahhirin. Okey, jadi ini yang kita sebut dekat sini. Yang pertama ni, bahagian ini adamul ibdal. Dia tidak ada sebarang tukar ganti. Ini yang asalnya ada ta, ada ta, ada ta. Cuma pada isu ibdal, semua ta yang di sini ni disukunkan. Disukunkan. Cuba kita baca kalau sukun kan. Yatadzakkaru, yatadabbaru, al-mutahhirin. Jadi ta disukunkan. Okey, bila ada dekatnya sifat yang sama, kita sebut sifat yang sama jenis, dia kena ada idgham. Jadi idgham mutajanisain. Ya, idgham dua huruf yang sama jenisnya. Dalam tajwid kita belajar kan. Idgham al-mutajanisain, ta bertemu zal, maka sebab itu dibaca yadzakkaru, yadabbaru, al-mutahhirin. Itu perbincangan dalam saraf. Tetapi sayangnya jika perbincangan habis kat situ. Sebab dalam saraf selalunya bincang habis kat situ. Macam mana boleh berubah? Habis. Sepatutnya bila yang berkait itu adalah ayat Al-Quran, maka kita katakan ada hikmah dan ada kesan kepada makna kenapa bentuk ini terjadi. Ya, Pak ya? Okey, saya sebutkan contohnya yatadzakkaru. Dekat sini tidak ada sebarang bentuk tukar ganti. Kerana okey, kalimahnya, suku katanya akan jadi begini. Yatadzakkaru. Jadi ada 5 suku kata. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi yang di sini ada 4 sahaja suku kata. 1, 2, 3, 4. Jadi macam mana kita nak tahu, nak bezakan penggunaan yatadzakkaru dengan yatadzakkaru? Dalam bahasa mereka hanya bincangkan pada perspektif saraf, tetapi dalam ulum Al-Quran ataupun dirasat Al-Quran, pengajian Al-Quran, kita sebutkan ini ibaratnya ini ibaratnya kita naik kenderaan yang berbeza. Yang ini mungkin dia naik kancil. Mungkinlah. Jadi kancil nak sampai ke destinasi mengambil masa yang lebih lama. Tapi yang ini mungkin dia naik kereta yang lebih laju sedikit. Alza. Mungkinlah. Dengan Alza, dia boleh sampai lebih cepat daripada naik kancil. Nampak ya? Jadi suku kata ni melambangkan sebegitulah, melambangkan kelajuan. Okey ya. Mudah-mudahan dapat penjelasannya apa beza dari sudut yatadzakkaru dan yatadzakkaru. Okey. Jadi yang kedua, suku kata. Yang pertama, suku kata untuk yatadzakkaru lebih banyak berbanding yatadzakkaru, suku katanya lebih pendek, lebih sedikit. Yang kedua, ada bentuk at-tad'if. Tad'if ni maksudnya tasydid. Ada tanda sabdu. Tanda sabdu. Untuk yang adamul ibdal, yang tak ada tukar ganti, dia ada satu je tasydid, iaitu pada atas huruf kaf, yatadzakkaru. Berbanding satu lagi untuk ibdal, dia ada 2 tasydid. Ada dekat zal satu lagi ada kaf satu. Bila bentuk tasydid, tasydid dalam bahasa Arab maksudnya penekanan. Kita tekankan. Menunjukkan yang di sini, yang adamul ibdal, penekanannya tak sekuat yang al-ibdal. Yang ni, penekanannya tak sekuat yang ini. Yang ini kuat tekanan dia. Yang ni, penekanannya tak sekuat yang ini. Sebab ada double tasydid. Boleh? Jadi kita dapat 2 benda lah. Satu yang ni, pada sudut kelajuan ataupun tempo. Yang kedua, pada sudut penekanan. Okey. Jadi paling kurang kita ada 2 benda ni lah.
Okey, mohon maaf ya. Okey, jadi ada dua perbezaan lah. Perbezaan yang pertama, okey, kalau untuk yadzakaru yang ada ibdal, tukar ganti, dia ada unsur penekanan ataupun yang dinamakan sebagai al-mubalaghah. Al-mubalaghah. Al-mubalaghah ni maksudnya ekstrim. Ya, ekstrim ataupun penekanan. Okey, yang kedua, al-ibdal ni bawa maksud pengulangan. Sebab ada dua kali tasydid. Satu dekat sini, satu dekat sini. Jadi penekanannya lebih, kemudian pengulangannya pun lebih. Itu pada yadzakaru. Okey. Maksudnya enjin dia pakai tu lebih banyak pengulangannya, lebih kuat enjin dia tu berbanding yang sini, adamul ibdal. Okey. Berbanding yang yatadzakkaru yang tidak ada ibdal ni, yang tidak ada tukar ganti. Okey, yang pertama dia bawa masuk tadarrush. Tadarrush ni dia buat tu secara berperingkat-peringkat. Contoh kalimahnya yata'allamu, belajar. Belajar ni kita buat secara berperingkat-peringkat. Tak boleh satu hari nak dapat semua. Tak ada orang mampu satu hari semua nak dapat. Dia kena ada tadarrush. Kena ada berperingkat-peringkat. Yang kedua ada bentuk takalluf. Takalluf ni usahanya lebih. Macam tadilah kita sebut kereta kancil, nak sampai ke destinasi yang sama dengan Alza, tapi dia kena usahanya lebih berbanding yang kereta Alza. Jadi ini adamul ibdal, ada dua maksud, dua perbezaan dengan ibdal yang ada tukar ganti. Okey, setakat ni tuan-puan jelas ke tidak berkenaan dengan ibdal dan tidak ibdal? Ke terlalu baharu kalimah ni? Sebelum saya lanjutkan lagi ya. Okey, mudah. Ya. Okey, baru ya. Sangat baru ya. Jadi bolehlah tuan-puan boleh pegang betul-betul kalimah ni. Satu ibdal, iaitu tidak dia ada bentuk tukar ganti. Okey, kemudian adamul ibdal, tidak ada tukar ganti. Yang tidak ada tukar ganti yang ni lah, yang ni asal dia. Yang ni adalah asal. Yang ni adalah ada tukar ganti. Ganti macam mana? Yang saya sebutkan, ta disukunkan, kemudian diganti dengan zal, yadzakkaru. Okey. Kemudian makna ni tadarrush, takalluf. Tadarrush ni berperingkat-peringkat, takalluf usahanya lebih. Dia pulun lagi. Fi al-mubalaghah, ekstrim, at-takrir, pengulangan. Okey, contoh ayat yang ada ibdal ataupun tak ada ibdal. Kita perhatikan contohnya tuan-tuan ya. Okey, ini ayat yang saya sebutkan sebagai kita sebut mutasyabihat. Ayat yang hampir sama, ada iras. Ya. Okey, firman Allah dalam surah Al-An'am, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika." Telah kami utuskan kepada umat-umat sebelum engkau, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, dan kami uji mereka dengan kebuluran dan penyakit, لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, supaya mereka berendah diri. Okey, berbanding dalam surah Al-A'raf, Allah sebut وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ. Okey, dan tidaklah kami mengutuskan pada sesebuah negeri itu seorang nabi pun, illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra, melainkan kami uji ataupun kami berikan kepada penduduknya al-ba'sa, kebuluran, dan penyakit, la'allahum yadharraun, mudah-mudahan mereka merendah diri. Jadi kenapakah dalam dua ayat ini dibezakan penggunaan yatadarraun, satu lagi yadharraun? Okey, yang pertama, bila sebut dekat sini, dekat sini adalah satu kampung, fi qaryatin. Yang dekat sini umamin, banyak umat. Jadi kalau kita terjemahkan, ini seorang nabi sebab satu kampung. Tapi kalau dekat sini banyak umat, tak disebutkan berapa rasul.
maka dalam huraian tafsir disebut rasul-rasul. Ini jelmaan lah daripada huraian tafsir diletakkan dalam terjemahan. Sebenarnya kalau kita terjemahkan, tak ada pun kalimah rasul-rasul ni dalam ayat ni. Jadi rasul-rasul menunjukkan bilangan yang banyak. Okey. Dekat sini yang pertama ada unsur takalluf. Takalluf ni usahanya lebih. Macam mana usahanya lebih? Sebab umat yang ramai, maka dia ada takalluf. Usahanya lebih kena datangkan rasul yang ramai. Satu umat, satu rasul, ataupun dua rasul, ataupun beberapa rasul. Maka dekat sini digunakan yatadarraun. Mudah-mudahan mereka merendah diri. Jadi ada unsur takalluf. Untuk mereka boleh merendah diri bagi bilangan umat yang ramai berbanding satu kampung di bawah, memerlukan usaha yang lebih. Mereka perlu berusaha lebih. Jadi untuk isu ni baru ada isu untuk perbahasan adamul ibdal dan ibdal, baru kita mainkan sentimen usaha tadi. Kalau yang tadi yang atas adzikru wal hath, mungkin ada unsur usaha, mungkin tidak. Tapi yang ini, bentuk yang ini ada bentuk usaha, ya. Jadi untuk kita sebut yatadarraun memerlukan usaha yang lebih berbanding yadarraun, ya. Okey. Jadi untuk umat yang ramai perlu usaha lebih, maka rasul yang diutuskan bilangannya lebih daripada seorang untuk umat yang ramai. Itu pada sudut yang pertama. Okey. Yang kedua ada unsur tadarrush. Tadarrush ni macam mana? Berperingkat-peringkat. Jadi inilah yang ada pada surah Al-An'am. Umat demi umat sebelum engkau. Peringkat-peringkat. Maka rasul demi rasul diutuskan. Tetapi kemudian supaya mereka merendah diri masa demi masa. Itu tadarrush. Berbanding dalam surah Al-A'raf, bila sebut la'allahum yadarraun, satu kampung, satu nabi ataupun beberapa nabi, wallahu terpulanglah pada keadaan tersebut. Cuma la'allahum yadarraun, supaya mereka lebih merendah diri. Dekat sini lebih, maksudnya mubalaghah ni lebih merendah diri. Itu masuk mubalaghah ataupun merendah diri dalam bentuk yang ekstrim. Ekstrim ni mubalaghah dalam bahasa Arab, tunduk merendah diri. Okey. Kemudian yang kedua ada bentuk takrir, pengulangan. Pengulangan yang macam mana? Supaya mereka merendah diri secara berulang-ulang. Bukannya sekali merendah diri. Ya? Okey. Jadi sebab itu juga antara hikmah penggunaan yadarraun. Itu pada sudut yang pertama. Yang kedua, ini saya huraikan pada yang saya sebut dalam nota tadi. Yang kedua, okey, kita perhatikan kalimah di sini, kalimahnya ila. Kami utuskan kepada umat-umat sebelum engkau. Ada beza dengan kami utuskan fi, dalam kampung. Jadi dalam dengan kepada, ada beza kan? Kalau kepada, ila dekat sini, utuskannya dia tak ada syarat muks, kena bersama, kena kena duduk dalam tempoh yang lama, ya. Tak ada isu tu. Maka dalam tempoh itulah, bila tidak ada unsur yang jadi bila pengulangannya tu tak sama macam yang bawah ni. Dalam kampung, kami utuskan dalam kampung. Dalam kampung tu dia kena duduk bersama dengan masyarakat. Bila duduk bersama dengan masyarakat, perbuatan merendah diri itu mudah-mudahan ia berulang kali berlaku pada mereka. Esok mereka jumpa lagi Nabi, lusa mereka jumpa lagi Nabi, sebab Nabi duduk bersama mereka untuk surah Al-A'raf. Tetapi dalam surah Al-An'am, Nabi diutuskan kepada mereka. Dia sebut kepada, dia tak semestinya duduk bersama. Boleh jadi duduk bersama, boleh jadi tidak duduk bersama. Bila yang tidak duduk bersama, dia pergi sampaikan satu hari, kemudian mudah-mudahan mereka tadarruh, mereka tunduk, ya. Sebab itu dia ada takalluf, dia ada unsur yang usaha. Maksudnya mungkin akan datang pula, Nabi akan datang balik singgah bagi
bagi petunjuk ataupun bagi dakwah. Jadi itu antara sebab lah kenapa dekat sini ada yatadarra'un, yang kedua dekat sini yadarra'un. Okey, mudah-mudahan nampaklah sedikit sebanyak apa beza yatadarra'un dan yadarra'un. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang senang lagi lah. Ini mungkin contoh yang lebih senang. Contoh kalimah Allah sebut al-mutasaddiqin, iaitu orang-orang yang bersedekah. Falamma dakhalu alaihi, apabila mereka masuk menghadap Yusuf, qalu ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz, massana wa ahlana abdur, telah ditimpa kepada kami dan keluarga kami abdur, kesusahan, wajidna bi bida'atin muzjah, dan kami datang membawa barang-barang yang kurang baik dan tidak berharga, fa'awfi lanal kail, maka sempurnakanlah sukatan bekalan makanan bagi kami, wa tasaddaq alaina, dan sedekahlah kepada kami. Jadi kalimahnya adalah wa tasaddaq alaina. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah membalas balasan yang baik kepada orang yang bersedekah. Okey. Sama dekat surah Al-Ahzab, Allah gunakan dekat sini wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang-orang yang bersedekah. Okey, berbanding satu lagi dekat seterusnya. Dalam surah Al-Hadid digunakan kalimah al-musaddiqin, orang yang bersedekah, wal musaddiqat. Jadi kenapakah dua ayat ni tak sama? Satu wal mutasaddiqin, yang bawah tu al-musaddiqin. Jadi kita sebutkan kat sini ada sebab kenapa Allah sebutkan tasaddaq bukan isaddaq. Jadi dekat sini sebut mutasaddiqin. Mutasaddiqin, maaf. Antara elemennya adalah mudah-mudahan sesungguhnya Allah bagi balasan yang baik kepada orang yang bermurah hati walaupun sedikit. Itu kita nak terjemahkan, walaupun sedikit. Dia tidak ada unsur mubalaghah. Jadi maksudnya itu dalam bentuk tadarrush ataupun takalluf, walaupun sedikit. Jadi sebab itu digunakan mutasaddiqin. Sama juga dekat sini ya. Yang kat bawah ni, orang yang bersedekah dan orang perempuan yang bersedekah walaupun sedikit, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan untuknya keampunan dan ganjaran yang banyak. Berbanding dalam surah Al-Hadid, anda bandingkan, sesungguhnya orang yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebaik-baik pinjaman. Jadi ini ada bentuk mubalaghah, bentuk yang ekstrim. Antara tanda bukti ayat ini sedekah yang bersifat ekstrim kerana ada kalimah ni, wa aqradullaha qardan hasana. Mereka bagi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi menunjukkan ini adalah salah satu bentuk yang ekstrim. Jadi dekat sini kalau sebut al-musaddiqin, ini orang yang sedekah dengan bilangan yang banyak ataupun amount yang banyak. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita bincangkan lagi berkenaan ini, kita lanjutkan lagi perbincangan ni. Sebenarnya apa lagi yang menarik ni sebenarnya berkenaan dengan ibdal ni, tukar ganti. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan ataupun ada luahan, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Tuan, silakan. Alhamdulillah, rasa memang menarik lah. Sebab ibdal ni memang dia membantu kita nak tadabbur ni lebih dalam lah sebenarnya. Cuma nak tanya lah Ustaz, kalau kira untuk ibdal tu, kalau wazan, kita boleh tengok pada wazan ke, tafa'ala ke, ifa'ala ke, boleh bina wazan tu macam tu ke untuk memudahkan kita faham? Betul. Sepatutnya kalau untuk yang dah advance,
Memang cara kita nak faham adalah bentuk wazan. Untuk makluman tuan-puan, dalam bahasa Arab dia ada kita sebutkan sebagai wazan. Wazan ni apa? Pattern. Pattern ya. Okey. Untuk macam tadi ala untuk tadzakkara kan? Tadzakkara ataupun yatadzakkaru. Lagi senang yatadzakkaru ya. Okey, ini pattern dia dalam bahasa Arab yatafa'alu. Yatafa'alu. Ini pattern dia. Okey, satu lagi yadzakkaru. Asalnya begini asalnya. Asalnya sukun. Kemudian terpaksa diidghamkan. Bila nak idghamkan dia kena tukar satu huruf. Jadi yadzakkaru. Yadzakkaru. Kemudian bila ada idgham maka ada tasydid. Yadzakkaru. Ini macam mana perubahan dia, proses pembentukan yadzakkaru. Maka daripada ini bentuklah kalimah yadzakkaru. Itu pada sudut bahasa Arab. Dan wazan dia, pattern dia apa? Pattern dia adalah yaf'alu. Jadi kalimah ifa'ala kurang diberi perhatian pada sudut makna untuk pembelajaran saraf. Saraf biasanya bincang tafa'ala, lawan tafa'ala, antara lainnya infa'ala ataupun tafa'ala. Jadi antara yang sebaris dengan tafa'ala dengan infa'ala, itu antara yang sebaris. Mereka tak masukkan ifa'ala sebaris dengan ini sebab ini adalah jelmaan daripada yang ini. Bila jelmaan daripada yang ini, yafa'alu jelmaan daripada yatafa'alu, maka mereka tak bincangkan perbezaan makna antara dua bentuk ni. Nampak ya? Jadi dalam pengajian Al-Quran dibincangkan kerana Al-Quran membezakan penggunaan. Okay, ya? Okay, Tuan Zulhilman daripada mana ya? Dari Puchong. Daripada Puchong, daripada mahasiswa ke? Ya, saya mahasiswa. Oh, mahasiswa mana tu? Pengajian bahasa Arab? Ya, macam tu Ustaz. Belajar sikit-sikit lagi lah. Baru belajar Ustaz. Masya Allah. Ustaz nak tanya, adakah memang konsepnya maksudnya ni mungkin baru pendahuluan kot. Yang Ustaz bawa ni dia daripada ta dengan ikrar atau kita punya pengulangan double syadah tu, takrir kat situ double syadah tu, memang ni salah satu padanan yang selalu Al-Quran bawa ke macam tu sebenarnya? Dia sebab dibuat kesimpulan ni sebab benda yang banyak lah. Bila ada banyak penggunaan yang seperti ini, maka dibuat kesimpulan begini. Jadi kita sebutkan kebanyakan dalam research, dalam penyelidikan, mereka ambil subjek yang banyak. Kita sebut kaedah istiqra', didaktif. Dia ambil banyak bahan, kemudian mereka buat kesimpulan. Nampak ya? Jadi ini antara penggunaan yang banyak lah. Sebab itu kesimpulannya takrir dengan mubalaghah tadi. Sebentar, mungkin sikit lagi nak tambah. Silakan. Sebab saya pun macam menarik kat tajuk ni. Sebab saya dulu faham, sebab kalau perubahan Arab ni, kalau dia macam susah nak sebut ni, kita panggil dia thiqal lah kan, dia berat. Yang tu saya tahulah. Tapi memang hari ni belajar, alhamdulillah lah, ada satu ilmu yang baru saya belajar. Dia ada, bila kita tengok rupanya konteks ayat yang Allah bawa tu sebenarnya full konteks tu yang sebenarnya merubahkan bentuk penggunaan tu kot. Tu pandangan saya lah, wallahu a'lam. Mungkin Ustaz sendiri pun boleh lebih jelaskan kita orang ke? Tepat ya saudara Zulhilman, memang tepat. Memang konteks memainkan peranan. Macam contoh yang awal lah itu, sebelum kita masuk tentang perbincangan ni, kita bincang tentang kisah Nabi Adam. Kenapa penggunaan kalimahnya tak sama? Antara sebab penggunaan tak sama, kalimah tak sama, adalah kerana konteks. Walaupun cerita sama, tapi disebabkan konteks tak sama, lafaz jadi tak sama. Okey ya. Berat juga bagi yang tak ada asas bahasa Arab. Ya, betul, mungkin berat ya untuk yang tak ada asas bahasa Arab.
Cuma perbezaan kelas yang ini, kalau kita datang sekerat-kerat pun, maksudnya sekejap datang, sekejap tak datang, kita tak tertinggal. Kalau kebanyakan perbincangan dalam bahasa Arab, dia kena ada kesinambungan kelas. Kalau yang ini datang one off pun, kita masih lagi boleh ikut. Okey. Untuk makluman tuan-puan, saya Ustaz Yusof minta saya maklumkan saya ada kelas bahasa Arab Yang saya buat bukan kelas bahasa Arab yang betul-betul mendalam, ini yang zero knowledge. Yang zero knowledge saya buat Quran per kata. Ya, kita terjemahkan Al-Quran per kata. Jadi kalau tuan-puan nak tahu lebih, insya-Allah. Jadi insya-Allah Datin Zaitun ni barakallahu fikum. Ada asas sikit barakallahu fikum. Jadi insya-Allah kita boleh top up lagi insya-Allah. Okey, ada lagi yang nak kongsikan? Jadi untuk tuan-puan yang rasa berat, tak apa, boleh teruskan lagi, ikut dahulu, cuba tengok dahulu. Rupanya perbincangan bahasa Arab sejauh ini. Bila ada sejauh ini perbincangannya, maka cara kita memahami dan cara kita menghayati ayat Al-Quran pun tak sama. Walaupun ceritanya hampir sama macam tadi tu kan. Dalam surah Al-A'raf dan surah Al-An'am, ayatnya hampir sama. Cuma beza umam dengan qaryah. Beza ila dengan fi. Itu dah memberi impak kepada makna. Okay, ada lagi yang nak tambah? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sirah mubalaghah. Ya betul Kak Rita ya. Memang sirah dia bukan sirah ya. Sirah mubalaghah tu satu, dia bukan sirah tapi dia mubalaghah. Sirah mubalaghah tu dalam saraf. Dalam saraf tapi bentuk kalimah yang tu dalam saraf ya. Okey. Wallahu a'lam, insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Tuan-puan kalau ada soalan boleh suarakan, kita akan cuba bincangkan. Kalau ada perkara yang nak dibangkitkan, kita discuss sama-sama. Saya boleh ambil manfaat daripada tuan-puan. Barangkali tuan-puan pun boleh betulkan saya. Ya? Okey, maaf ya, saya orang biasa Ustaz. Saya ingatkan Datin Zaitun yang ikut kelahafazan saya ya. Mohon maaf. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak Ustaz.